Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya. Baik, tajuk kita hari ini adalah Peradaban Melayu Islam, yang merupakan senjata utama untuk melumpuhkan DAP resis. Ya. Itu tajuk kita lah. Jadi hari ini saya nak nyatakan pendirian saya, ya, secara peribadi, yang telah saya nyatakan secara konsisten sejak sebelum PRU 14 lagi, iaitu DAP bersifat rasis, bersifat anti-Islam, dan sentiasa pemimpin-pemimpin dia, pemimpin tertentu, memarakkan gelombang yang bersempadankan Islamofobia. Now, saya kira ramai di antara anda ni yang menonton ni ada juga yang di kalangan penyokong Perikatan atau Bersatu sejak selepas atau sebelum PRU 14. Maka selepas PRU 14, oleh kerana DAP pegang kerajaan bersama Bersatu, saya kira ada di antara anda terlibat masa tu untuk mempertahankan DAP. Dan bila orang macam saya dulu lantang mengkritik DAP, ada di antara anda menggunakan slogan semuanya salah DAP. Ya. Tetapi saya kira anda sudah sedar bahawa slogan itu hanyalah satu mainan politik, helah DAP, supaya DAP dapat tiket percuma, nak cakap apa dia suka, buat apa dia suka, tapi ada orang mempertahankan dia. Jadi saya kira dah sedar, sebab itu anda semua berada di sini. Tetapi saya secara konsisten telah menentang DAP dan tidak sekali-kali akan menerima DAP. Malah saya berpendirian satu-satunya cara negara kita boleh mencapai keamanan, kemakmuran jangka panjang adalah jika parti yang bergelar DAP ini tidak wujud lagi. Sebab sejak lepas merdeka, sejak penubuhan DAP ini, macam-macam jenis racun dia sembur. Watak utama yang sembur racun ni di dalam minda masyarakat Cina khususnya, tak lain tak bukan Lim Kit Siang. Dan banyak contoh saya boleh beri. Saya telah menulis, saya telah beri contoh. Lim Kit Siang tak puas hati, kita bolehlah berdebat. Malah saya dah banyak kali mencabar Lim Kit Siang untuk berdebat dulu. Tapi maklumlah, APEC tu tak terima lah. Dia tak sahut lah. Ya. Very racist saya lihat perangai dia, cara dia, very anti-Islam. Itu yang saya lihat. Bagi saya jelas. Okay. So, saya konsisten. Saya masih ingat selepas PRU 14, penghujung 2018, apabila saya sudah mula merapati perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi saya mula menyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi sekalipun saya menyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad dan mula mendukung prinsip perjuangan beliau, tetapi saya tidak terima DAP. Jadi dalam nafas yang sama, saya akan declare saya sokong Tun Mahathir, tetapi saya akan kritik DAP. Kritikan saya masa tu sungguh tajam. Dan saya masih ingat saya membuat gerakan Bangsa Negara, GBN, atau Gerakan Bangsa Nasional, satu NGO yang saya kumpulkan beberapa individu yang menjadi pucuk pimpinan gabungan itu. Dan
masa tu saya tak ada duit, susah. Saya kadang-kadang makan pun tak cukup, tapi saya nak buat ceramah sana sini. Saya masih ingat saya buat beberapa ceramah di Hotel Summit. Nanti saya akan kongsikan video lama tu, anda boleh tonton lah ceramah tu. Tak ada duit. Jadi kami di peringkat kepimpinan, kami buat keputusan setiap orang keluar RM50. Ya, jadi RM50 kumpul dapatlah 400. Booking Hotel Summit, merayu dekat ejen dia kat sana, kami nak booking bilik, jangan charge dulu, kami nak kumpul, kami nak buat tabung. Daripada hadirin kita akan kumpul duit, dan lepas tu saya bayarlah. Dan setiap kali saya mewar-warkan ceramah tu di umum, dapat sambutan, dapatlah makcik-makcik, pakcik-pakcik, orang-orang kampung semua mai dekat Hotel Summit ni. Mereka mai jauh, duduk dengar, mereka masukkan duit ke dalam tabung, dapat kita bayar hotel. The best ballroom, ada kelengkapan moden dan sebagainya. Siap dengan duit lebihan tu, kita agih, kita tolong mereka yang susah. Saya susah, tapi kita tolong orang lain yang susah, orang Melayu. Dan setiap kali saya buat ceramah, seperti deklarasi PJ yang saya anjurkan, kita panggil wakil-wakil UMNO, wakil-wakil PAS. Macam saya buat deklarasi PJ, saya masih ingat wakil PAS datang, lafaz deklarasi PJ bersama kami, bersama saya. Wakil PAS adalah Ustaz Salihin Muki. Wakil UMNO yang law ni ada dalam majlis kerja tertinggi. Law ni dah jadi tali barut. Zaid, saya kira lah. Razlan Rafi, masa tu he's a nobody. Saya perkenalkan dia, Zahid terus angkut dia masuk MKT. Ya, terlafaz deklarasi PJ, ramai yang turun. Ya, Rani Kulub pun ada, macam-macam, ramai ada. Ya, deklarasi PJ, saya menuntut ya perlembagaan dipindah daripada Islam adalah agama persekutuan, tukar menjadi Islam adalah agama rasmi persekutuan. Dengan adanya perkataan rasmi itu, dan dengan yang di-Pertuan Agong diberi kuasa menerusi pindaan perlembagaan, kuasa secara langsung untuk memecat Perdana Menteri. Memang dia ada kuasa itu sekarang, tetapi itu lebih jelas lah ditulis di dalam perlembagaan. Maka yang di-Pertuan Agong akan menjadi ketua agama Islam dalam erti kata sebenar-benarnya. Ya. So itu yang kita tuntut bersama, beberapa lagi tuntutan, ya, melibatkan pindaan perlembagaan, melibatkan komitmen kerajaan dan sebagainya. Kami buat deklarasi, dan PAS bersama saya buat deklarasi itu. Dan tema kita selalunya adalah bisa DAP yang menghancurkan masa depan bangsa dan negara. Now, bila saya sebut benda-benda ni, mereka akan kata saya resis. Tetapi sebenarnya DAP resis. Asalkan orang Melayu cakap bahasa penyatuan, dia tak puas hati. Pemimpin-pemimpin dia fitnah Tun Dr. Mahathir Mohamad, deklar proklamasi orang Melayu ni apalah, ada agenda politik lah. Mereka akan fitnah. Tapi mereka akan kata semua orang lain resis. Bila kita bercerita berkenaan dengan Melayu, dia kata resis. Tapi bila kita kata kita tak perlukan sekolah vernacular, sekolah Cina, sekolah India, kita tak perlu sebab kita bangsa Malaysia. Jadi kita hanya perlukan satu aliran, satu negara, satu aliran. Tak masuk akal satu negara, 3 aliran. Mereka masih kata kita resis. Jadi siapa yang resis? Mereka nak pertahankan sekolah Cina berasingan, sekolah India berasingan, kemudian ada sekolah aliran utama berasingan. Siapa yang resis? Kita nak perpaduan, mereka nak kekalkan, dan masih kita resis.
Masih kita resis, tapi kali ni dia pusing, dia kata kita menentang sekolah Cina jadi kita resis. Tapi sebenarnya jika anda lihat, mereka menentang perpaduan. Sebab itu selagi ada DAP itu, Madani ni dalam erti kata sebenar tidak wujud di negara ni. Madani adalah pemikiran progresif, bertoleransi, matang. Tidak ada, tak wujud. Sebab apa? Sebab adanya DAP dan tukang-tukang bela DAP seperti PKR. Ya. Dan kemudian bila kita cerita berkenaan dengan Lim Kit Siang dan 13 Mei, dia kata kita resis, dia nak ambil tindakan terhadap Anwar Musa. Hari ini saya kata Lim Kit Siang ada sumbangan dia terhadap DAP, itu adalah kepercayaan saya. Sebabnya sekalipun ada Anwar Musa ada versi dia, saya pula begini. Selepas Devan Nair menubuhkan DAP ni sebenarnya ditubuhkan oleh seorang India hantaran Lee Kuan Yew, Singapura. Masa tu Singapura baru berpisah dari Malaysia. Jadi dia hantar Devan Nair ni. Devan Nair dia menang. Masa tu ada pilihan raya, masa Singapura masih bersama Malaysia, ada satu perjanjian bahawasanya bila ada pilihan raya dulu, pilihan raya bersama, wakil-wakil PAP atau Parti Singapura tu, dia tidak akan bertanding di kawasan Semenanjung Sabah Sarawak, dia akan bertumpu kat Singapura. Tapi DAP Singapura, Lee Kuan Yew memungkiri janji itu apabila Devan Nair bertanding di Bangsa dan menang. Jadi untuk seketika ada wakil PAP dari Singapura yang merupakan MP di Bangsa, ya. Devan Nair, dialah bila Singapura berpisah dari Malaysia, dialah yang menubuhkan DAP. Dan DAP ni diilhamkan berdasarkan prinsip-prinsip perjuangan PAP. Dan PAP ni memang aura anti Melayu, anti Islam dia pada hemat saya kuat. PAP Singapura lah, ya. Dan anda nak lihat diskriminasi terhadap Melayu, anda lihat di Singapura lah. Tapi itu Singapura lah, itu hak saya untuk berpendirian bahawa di situ berlaku diskriminasi pada tahap tertentu. Tetapi tak apa. So DAP ni diilhamkan atas PAP Singapura. Jadi Lee Kuan Yew sebelum dia keluar Malaysia, dialah yang memarakkan slogan Malaysian Malaysia. Maknanya Malaysia untuk semua orang Malaysia. Tapi jika Malaysia untuk semua orang Malaysia, maknanya kita satu bangsa, ya. Bila kita kata tak mau sekolah Cina, kita nak sekolah satu aliran, kita resis. Walhal benda tu sebenarnya menghala kepada mengurangkan jurang pemisahan antara kaum. Kemudian pada zaman Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri kali pertama, akhirnya ada satu kompromi. Jadi mereka nak tubuhkan satu sekolah, tak silap saya sekolah perpaduan ke sekolah apa, saya lupa nama dia, istilah dia. Tapi dia adalah satu kawasan di mana ada sekolah aliran utama, kemudian ada sekolah Cina, sekolah India, tapi dia duduk dalam satu kawasan sama, ada satu pentadbiran. Itu pun tak boleh. Kemudian mereka kata kita resis. Mereka nak asing, Cina asing. Itu tak resis ke? Bila kita minta perpaduan, kita resis, kita menentang Cina. Tapi mereka yang pisahkan orang Cina daripada orang Melayu. Ada tak mana-mana negara kau pergi kat China, ada tak sekolah agama Hindu kat sana berasingan, kemudian ada tak, mana ada. Jepun mana ada, Germany mana ada, Thailand mana ada. Kalau kau nak pergi Siam, kau nak belajar kat universiti dia, kau kena faham bahasa Siam. Rakyat sana, orang Cina, bangsa lain semua terima. Bukan kita saja berbilang bangsa, ya, bangsa lain semua terima. Sebab dia mesti ada satu identiti negara tu. Jadi identiti tu lazimnya bersangkut paut dengan asal usul negara tu, asal usul penubuhan negara tu. Jadi kalau Thailand, asal usulnya Siam. Kalau Germany, Jerman lah. Awak nak pergi belajar di situ, ada universiti-universiti tersohor,
Tapi nak belajar kau kena masuk sana dulu, belajar bahasa Jerman dulu. Orang-orang bangsa lain, ada bangsa lain dia tak ada masalah, sebab dia tahu dia pendatang. Akhirnya dia asimilasi dengan orang Jerman. Tapi kena ada identiti, satu wawasan. Jadi mereka terimalah jika identiti wawasan itu berteraskan asal usul penubuhan negara tu. Sama juga dengan Jepun. Awak nak pergi belajar kat sana, awak kena belajar bahasa Jepun. Kat Indonesia siap dengan nama kau sendiri itu kena berbunyi seperti orang Indonesia walaupun anda Cina. Orang Cina sana terima, tak ada masalah. Di Malaysia, asal kau sebut pasal benda-benda ni, Lim Kit Siang ada masalah dari dulu. Selepas Dewan Nair dipanggil balik oleh Lee Kuan Yew ke Singapura, dan Dewan Nair kemudian Lim Kit Siang ganti sebagai Setiausaha Agung DAP, macam-macam kecoh budak ni buat. Saya masih ingat lagi, saya tak lahir lah masa tu, tapi berdasarkan pembelajaran saya, perbincangan saya dengan tokoh-tokoh sejarah dan sebagainya, masa tu ada scholar, ya, ada pakar ilmuwan seperti Syed Hussein Alatas, Syed Nakib, adik dia Syed Nakib Alatas. Jadi pada masa itu kerajaan ingin memperkenalkan penggunaan eksklusif bahasa Melayu dalam karya-karya tertentu atau literature. Lim Kit Siang ada masalah benda tu. Jadi mulalah perdebatan di umum yang cukup pedas, cukup pedih antara Lim Kit Siang dengan Syed Nakib Alatas berhubung penggunaan eksklusif bahasa Melayu dalam literature. Sampai berdebat keluar di surat khabar, Lim Kit Siang dinasihatkan jangan berbuat begitu, awak sedang memarahkan orang Melayu, awak sedang itu tak ada, orang Cina pun marah. Tak ada. Jadi ketegangan kau meningkat. Kemudian dia nak juga berdebat, dia berani berdebat, sampai akhirnya Syed Nakib Alatas dan Lim Kit Siang berdebat di auditorium salah satu universiti Mara ke mana, saya lupa, ya. Benda-benda ni semua memberi impak kepada ketegangan kaum, dan saya amat yakin, amat percaya ini menjurus juga memberi sumbangan kepada akhirnya tercetus Mei 13. Masa tu takkan keluar dari bibir Lim Kit Siang berhubung dengan bahasa Melayu, agama rasmi, bahasa rasmi. Dia tak ada. Masa Tun Mahathir pula, dia tuduh Tun Mahathir, dia fitnah Tun Mahathir, cuba mengislamkan pendidikan, ya, mengislamkan pentadbiran kerajaan dan sebagainya, macam-macam. Ada anak-anak diambil secara paksa daripada ibu bapa dia, ditukar kepada agama Islam dan sebagainya. Ataupun yang itu lepas PRU 14 ada kot seorang India tu, dia pergi luar negara, video tu ada, ya, dia beritahu orang ditukar agama secara paksa. Waita Murti, ya, pada masa tu, ya. Ada tak tindakan kat dia orang ni? Tak ada. Tapi dia orang semai rasa benci, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit, kini dah tahap gunung. Racist, anti-Islam. Itulah Kit Siang. Kini anak dia. Jadi bila dah berdekat, dah hasutan jadi modal utama nak dapat undi Cina. Jadi tak heranlah kalau kita lihat ceramah terkini Lim Guan Eng di Pulau Pinang. Awak di Ugut tak boleh sebut 3R. Lim Guan Eng, apa yang dia sebut, saya
sampai sekarang hairan macam mana belum lagi ada tindakan. Lim Guan Eng cuba pusing, dia kata Malaysia Now lapor silap. Tapi kaji-kaji, rupa-rupanya Lim Guan Eng kata Malaysia Now sebut, dalam ucapan Lim Guan Eng ada sebut tokong. Sebenarnya Lim Guan Eng kata dia tak sebut tokong, dia sebut kuil. Itu perkara kecil, kuil ke tokong ke, itu perkara kecil. Konteks ucapan dia beracun. Kononnya gelombang hijau ni kena berwaspada. Gelombang ni kalau dia tak suka tokong ke kuil ke apa, dia akan robohkan. Berbisa ucapan dia, ucapan yang boleh menyemai rasa benci terhadap orang Melayu, parti Islam. Itu bagi saya tak lihat mereka menitik beratkan sebagai masalah 3R yang serius. Tapi kalau Sanusi cerita pasal sejarah Islam atau sejarah Melayu, dia resis. 3R. Jadi bukan mereka setakat resis, mereka sedang menganiaya orang Melayu. Mereka sedang menyeksa orang Melayu. Bila orang Melayu berpecah, berkecai, sekarang nak bersatu. Oh, kalau ada agenda penyatuan tu, siapa sebut, Tun sebut proklamasi Melayu, dia kata Melayu perlu bersatu sebab ini sebab itu, dia kena bagi sebab, ya, untuk pertahankan bangsa, pertahankan agama. Tun adalah resis, kena siasat. Maknanya mereka tidak ingin perpaduan. Sebab macam mana kau nak capai perpaduan antara Cina, Melayu dengan India bila Melayu berkecai? Macam mana? Kumpulan mana yang kau nak berpadu dengan? Mereka resis. Ya. Kemudian Lim Kit Siang akan keluar. Baru ni keluar. Dia kata kita diambang Mei 13. Hampir-hampir nak Mei 13. Mana ada? Orang Melayu ni beradab. Kita dah lama belajar, ya, daripada peristiwa-peristiwa lampau. Orang Melayu ni penyabar dan dia beradab. Nilai peradaban Melayu ni cukup tinggi. DAP jangan mimpilah nak ada nilai peradaban sedemikian. Unggul, ya, nilai peradaban Melayu. Ya. Jadi mereka tidak kecoh, mereka tidak ingin berperang. Mereka aman. Kat luar sana semuanya aman. Jauh sekali Mei 13. Memang aman. Jadi Kit Siang memfitnah, menipu. So, barangkali dia nak huru-hara. Barangkali mereka takut PRN ni mereka kena belasah teruk. Jadi mereka nak isytihar darurat barangkali. Dia boleh kata begitu. Dia boleh hasut. Dan Mei 13 ni peristiwa perkauman. Dia boleh kata begitu. Tapi ada tak tindakan? Tak ada. Dia ulang hari kedua, dia ulang hari ketiga. Ada tak tindakan? Tak ada. Jadi bukan sekadar DAP resis. Kerajaan ni membela puak resis, menjadikan kerajaan resis. Anti perpaduan. Jauh sekali perpaduan kalau kata Madani ni. Ya. Kerajaan ni bukan kerajaan perpaduan dari sudut definisi. Kerajaan perpaduan adalah kerajaan yang diwakili oleh semua parti utama di mana pembangkang tidak wujud, atau kalau wujud dia terlalu kecil boleh diabaikan. Kita ada pembangkang yang terlalu besar, iaitu Perikatan Nasional. Ini bukan kerajaan perpaduan dalam erti kata sebenar. Jadi untuk bersangka baik, okeylah saya bagi can lah. Saya kata mungkin Anwar maksudkan bukan kerajaan perpaduan dari sudut definisi penubuhan kerajaan, tapi mungkin dari sudut aspirasi kerajaan untuk mencapai perpaduan kaum. Tetapi jika anda lihat apa yang berlaku, masyarakat Melayu Islam ditindas dengan ugutan, tapi mereka bagi tiket percuma kepada DAP untuk mengeluarkan kata-kata berbisa resis anti-Islam. Ini bukannya kerajaan perpaduan, ini kerajaan kehancuran. Madani dia memang tak wujud. Ya, ada adun DAP Selangor kata kalau PAS bau hidu arak pun dah mabuk, sia-sia sembayang. Tak ada. Dia memang ada tiket percuma. Mereka boleh cakap, anda tak boleh.
Sanusi tak boleh, walaupun sekalipun menteri besar tak boleh. Siap boleh ditahan dan diheret ke mahkamah. Tak boleh. Dia tak boleh. Orang Melayu Islam, asalkan DAP berkuasa, dia ni paling diseksa. Lepas tu bila saya cerita benda ni, luahkan benda ni, pendapat ni, mana tahu esok dia kata Regi resis, dia dah main 3R, dia sedang hasut. Kita lihatlah. Tapi yang saya ceritakan ni betul. Rahman Sami boleh cakap apa dia suka, tak ada tindakan. Ya. So nilai peradaban Melayu ni adalah paling ditakuti oleh DAP, oleh kerajaan ni. Dan sebab itu dia takut dengan penyatuan yang diusahakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan penyatuan yang telah berlaku apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Anwar Musa dan Hadi Awam boleh berkongsi pentas. Penyatuan yang telah dicapai tidak pernah dicapai dalam sejarah negara kita. Itulah yang ditakuti mereka, nilai peradaban ini. Jadi sebab itulah mereka mula memangsakan Sanusi. Asyik-asyik diserang pemimpin Melayu Islam. Kerajaan perpaduankah ini? Ada tak Anwar cadangkan, oleh kerana pembangkang sudah wujudkan perpaduan, mai kita duk bincang dengan mereka perpaduan yang lebih besar? Ada tak? Tak ada. Kerja dia nak serang. Sebab bila nilai peradaban Melayu Islam ni, dia akan menjadi terlalu unggul apabila kita mencapai penyatuan dalam erti kata sebenar. Dan hari ini kita sudah mencapai penyatuan tu. Dan nilai peradaban inilah senjata paling berbisa yang mampu melumpuhkan DAP. PRN ini amat penting, bukan bagi rakyat Malaysia secara amnya, tetapi saya nak terus terang terhadap masyarakat Melayu Islam secara khususnya. Kerana PRN ini akan menjadi kali pertama orang Melayu Islam menguak langkah ke arah mempertahankan peradaban Melayu Islam yang unggul di negara ini. Ya. Kemuliaan agama, bangsa, demi anak-anak cucu. Ya. Sebab jika Melayu Islam tidak mengambil peluang ini, maka DAP akan terus bermaharaja lela. Dan oleh kerana mereka takutkan penyatuan, ya, oleh kerana bila sebut penyatuan kita dituduh resis, maka mereka akan melakukan segala apa yang boleh dilakukan untuk memastikan penyatuan ini tidak tercapai. Dan ini saya tak bohong, ini pemimpin mereka sendiri cerita kat ceramah. Orang Melayu pepecah, ianya baik bagi mereka, sendiri berceramah. Ya. So saya rasa orang Melayu dah buka mata. Lihatlah pemimpin-pemimpin anda tu sanggup ketepikan ego masing-masing, perbezaan masing-masing, dan duduk sepentas. Ya. Kalau mereka boleh lakukan sedemikian, anda kenapa tidak boleh? Ya. DAP perlu dilumpuhkan, sekutunya perlu dilumpuhkan. Jika tidak, negara kita tidak mungkin capai perpaduan, tidak mungkin progresif atau maju ke hadapan selepas ini. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.